Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 5. Pada hari ini kita akan sama-sama membuat ulang kaji bagi tajuk masa dan waktu. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 173. Kita akan sama-sama menjawab soalan 6 dan 7. Selesaikan soalan A, 4.2 abad tambah 18 dekad bersamaan berapa dekad? Dekat sini masalah ialah berlainan unit iaitu abad dan juga dekad, dan jawapan nak dalam dekad, maka kita perlu tukarkan 4.2 abad ini kepada dekad. Okey, satu dekad bersamaan 1 abad bersamaan 10 dekad. Ini bermakna abad ke dekad kita kena darabkan dengan 10. Sama ada nombor bulat, pecahan ataupun perpuluhan. Untuk soalan A Roman 1 Roman ni, dia dinyatakan dalam bentuk perpuluhan, maka nombor perpuluhan ini kita akan darabkan dengan 10. Jadi langkah pertama kita tukarkan 4.2 ini kepada dekad. Jadi kita darabkan dengan 10. Bila kita darab 10, kita ada cara yang mudah, iaitu dengan menggerakkan titik perpuluhan ke kanan sebanyak 1 kali. Jadi kita gerak 1 kali, titik perpuluhan sudah berada di hujung, maka kita dapat nombornya dalam bentuk dekad, dalam unit dekad, iaitu 42 dekad. Okey, dan langkah seterusnya kita boleh tambahlah, sebab kita dah tukarkan kepada unit yang sama. Okey, jadi kita akan salin semula 42 dekad akan tambah 18 dekad. Kemudian kita gariskan dahulu. Dan kita tambah 2 tambah 8, 10. 10. 4 tambah 2, 6. Jadi kita dapat jawapannya iaitu 60 dekad. Okay, itulah dia jawapan untuk soalan 1 Roman. Kita sambung dengan soalan seterusnya 2 Roman. 7.05 abad tolak 106 tahun. Dan beri jawapan dalam abad dan tahun. Jadi kat sini kita akan, cikgu cadangkan, kita akan tukarkan dahulu abad ini kepada tahun. Okey, kita samakan unit, kita tukarkan abad kepada tahun. Untuk menukarkan abad kepada tahun, kita kena darabkan dengan 100. Kerana satu abad itu bersamaan 100 tahun. Jadi kena darabkan dengan 100. Oleh kerana nombor ini ialah nombor perpuluhan, maka nombor perpuluhan ini akan darabkan dengan 100 dan kita akan menjadi tahun nanti. Okey. Jadi kita tulis 7.05, kita akan darabkan dengan 100. Oleh kerana mendarab 100 dengan nombor perpuluhan, kita boleh gerakkan ke kanan sebanyak 2 kali kerana ada 2 sifar. Jadi kita gerak 1 dan 2. Titik perpuluhan sudah berpindah di hujung dan kita sudah mendapat nombor bulat dalam tahun, iaitu 705 tahun.
7.5 tahun. Okay, sekarang kita dah samakan unit. Jadi kita akan buat penolakan dan nanti kita akan tukarkan kepada abad dan tahun. Jadi langkah pertama untuk membuat penolakan unit masa ni, kita kena ada dinding ataupun pemisah antara kedua-duanya ni. Dua-dua unit. Kemudian kita buat satu unit. Okay, jadi apa unit terlibat? Abad dan tahun. Walaupun kita nak menolak tahun, tapi kita tulis dulu abad, okey? Sebab soalan nak dalam abad dan tahun. Okay. Jadi, kita tolak dulu. 705 tolak 106 dalam rumah tahun. 705 kita akan tolak 106. 5 tolak 6 tak boleh. Pinjam dapat 15. Ni jadi 9. Yang ujung ni jadi 6. 15 tolak 6 jadi 9. 9 tolak 9. 6 tolak 1 jadi 5. Jadi kita dapat jawapannya dalam tahun, iaitu 599 tahun. Oleh kerana satu abad itu bersamaan 100 tahun, jadi kita tengok jawapan tahun ini sudah melebihi sampai 5 abad. Sebab 5 abad ialah 500 tahun. Jadi apa kita buat? Kita akan tolak dekat rumah tahun ini sebanyak 500 kerana ia bersamaan dengan 5 abad. Jadi rumah abad akan bertambah 5 lah. Kemudian kita buat penambahan. Penambahan dekat abad ni lah. Tapi yang dekat tahun tetap kena tolak. Okay? Jadi kita buat yang pertama tolak lah dulu. Jadi 9 tolak 9. 9 tolak 9. 5 tolak 5 habis. Okay? Dan abad ni tetap akan jadi 5. Okay, ini dalam bentuk lazim jawapan dia dan kita boleh keluarkan jawapannya iaitu 5 abad. Kemudian 99 tahun. Okay, itulah dia jawapan untuk soalan 2 Roman. Okey. Okay, seterusnya soalan B. Tambah 11/12 tahun dan 2.5 tahun. Beri jawapan dalam bulan. Okey. Kalau tengok sini kata kuncinya kena tambah. Jadi kita akan buat penambahan. Kedua-dua nombor ini, unit masa ini dalam tahun. Maka kedua-duanya kita akan tukarkan kepada bulan. Sebab soalan nak berapa bulan. Jadi kita tahu 1 tahun bersamaan 12 bulan. Ini bermaksud tahun ke bulan kita akan darabkan dengan 12. Jadi kita tukar dulu nombor pertama ni, pecahan. Pecahan ini akan didarabkan dengan 12. Jadi 11/12 kita akan darabkan dengan 12. Okey. Jadi apa kita buat? Kita permudahkan dahulu. 12 dengan 12 ni ada sifir 12 lah. Jadi habislah potong. Jadi kita tulis ni 1, yang ni juga 1. Kemudian kita darabkan 11 dengan 1, maka kita dapat jawapannya iaitu 11. Jadi 11 itu ialah apa? 11 bulan. Okey. Seterusnya 2.5 tahun. Jadi 2.5 tahun ini juga kita kena kalikan dengan 12. Okey. Jadi cara dia kita buat 2.5. Okey. 2.5 juga kena kalikan dengan 12. Okay, oleh kerana inilah nombor perpuluhan, kita boleh gerakkan dahulu. Di darab 12 nanti kita kena pulangkan balik. Okey. Jadi cikgu nak tunjukkan mendarab dulu. Jadi kita buat 25 darab 12. Okey. Di 25 darab 12. Okay, jadi sifir 2 dahulu. 5 kali 2, 10.
2 kali 2, 4. 4 tambah 1, 5. Kemudian, sifar 1. 5 kali 1, 5. 1 kali 2, 2. Dan kita tambahkan. Jadi kita dapat 10, 3. Okey. 305 bulan. Tetapi oleh kerana kita gerakkan satu titik perpuluhan ke kanan, maka kita kena pulangkan semula titik perpuluhan ke kiri sebanyak satu kali. Jadi kita dapat, ini sifar tambah ni sifar Sekejap, patut silap. Sifar tambah ni sifar lah. Okey, jadi kita dapat 30. 30 ni ialah apa? 30 bulan. Jadi kita dah tukarkanlah kedua-duanya dalam bentuk satu unit iaitu bulan. Maka kita boleh buat penambahan. Okey. Kita akan tambahkan 11 bulan dengan 30 bulan. Jadi kita buat 11 bulan akan tambah 30 bulan. Gariskan dahulu. Sekarang kita tambah. 1 tambah sifar 1. 1 tambah 3, 4. Jadi kita dapat menjawab soalan B ni dalam bulan 41 bulan. Okay, inilah dia jawapan untuk soalan B. Kita teruskan dengan soalan C. Hitung beza tempoh. Okay, jadi kata kunci kat sini ialah beza. Beza itu merujuk kepada operasi tolak. Okay, kita sambung lagi. Hitung beza tempoh dalam abad dan tahun. Jadi kita kena jawab dalam abad dan tahun. Bagi 6, 7 per 10 abad dan juga 9,8 abad. Jadi kita akan buat penolakan kedua-duanya sebab ni ialah beza. Cuma masalah kat sini satu dalam bentuk pecahan atau nombor bercampur, satu lagi dalam bentuk nombor perpuluhan. Jadi apa kita buat? Kita akan tukarkan kedua-dua nombor ini kepada abad dan tahun. Okey. Jadi macam mana cara dia? Kita tengok penukaran unit dahulu. Abad ke tahun kita akan darab. Darab berapa? Darab 100. Ini bermakna 6, 7 per 10 ini dalam bentuk pecahan kita akan darabkan dengan 100. 9 perpuluhan abad juga kita akan darabkan dengan 100. Nanti kita akan dapat tahunlah kedua-duanya. Okey. Tapi kita ada cara untuk dapatkan tahun dan juga abad. Okey. Kita buat 6, 7 per 10 ni kita akan darabkan dengan 100. Okey. Kita buat 6, 7 per 10. Kita akan darabkan 100 untuk kita mendapatkan dengan tahun. Tapi kita boleh, sebab ni nombor bercampur, jadi kita asingkan dahulu antara nombor bulat ni dengan pecahan. Okey. Dan kita akan dapat 6 ni ialah 6 abad. Okey, sekarang tinggal lagi 7 per 10 ni kita akan dapatkan nilai tahun. Okey. Jadi macam mana? Kita akan tulis 6 ni ialah 6 abad. Kita tulis 6 abad. Okay, sekarang 7 per 10. Kita akan darabkan dengan 100. Nanti kita akan dapat nilainya dalam tahun. Okey. Jadi apa kita buat? Kita pemudahkan sifar. Potong saja sifar. Kita dapat 7 dengan 10. Dan kita darabkan, maka kita dapat nilainya dalam tahun iaitu 70 tahun. Okey, 70 tahun.
Ini nombor bercampur ataupun pecahan yang pertama ni. Okay. Kemudian kita akan tukarkan 9.8 abad juga. Berapa abad dan berapa tahun. So, kita tulis dulu 9.8. Jadi, cara dia macam dekat atas ni. Nombor bulat dan juga nombor pecahan ni kita cerahkinkan. Juga nombor perpuluhan ni kita cerahkinkan. Okay, macam mana? Okay, kita cuma buat dinding pemisah. Yang mana sebenarnya 9 ni adalah 9.0 abad. Okay, dia ialah 9 abad. Okay, jadi kita asingkan macam ni. Dan ini macam ni. Okay, apa kita buat? Kita akan tulis 9 ni memang 9 abad. Okay. Dia nombor bulat. Okay, jadi dia 9.0. Dia jadi dia 9 abad. Okay, yang ni 8 ni dia ialah 0.8. Jadi 0.8 ni kita akan tukarkan kepada tahun, maka kita darabkan dengan 100. Okay, jadi macam mana cara dia? Kita boleh gerakkan titik perpuluhan ke kanan sebanyak 2 kali. Okay. Jadi 1, 2. Jadi kita dapat nilainya dalam tahun iaitu 80 lah. Jadi ini ialah 80 tahun. Okay, cikgu nakkan kita buatkan kepastian. Tengok ni 9.8 ni dia sebenarnya bila kita cerahkin dia jadi 9 tambah sorry sekejap. 9.0 lah. Okay. Jadi 9.0 tambah 0.8. Dia jadilah 9.8. Jadi 9 ni 9 abad. Ni lah maksud cikgu. Okay. Seterusnya, kita dah tukarkan kedua-duanya dalam abad dan tahun. Okay, ini nombor pertama dan ini nombor kedua. Okay, jadi kita nak beza. Kita tengok nombor mana besar. Nombor kat bawah ni ialah 9. Jadi 9 ni akan tolak 6 ni. Jadi kita akan buat seperti biasa, kita buat dinding. Sekejap. Kita buat dinding. Ini. Kemudian letakkan abad dan tahun. Okay, sekarang kita masukkan nombor yang terlibat. Jadi 9 abad, 80 tahun. Sebelum tu letak dulu rumah dia, unit dia. Iaitu abad dan tahun. Okay. Sekarang kita masukkan 9 abad, 80 tahun. 9 abad, 80 tahun. Kita akan tolak 6 abad 70 tahun. 6 abad 70 tahun. Jadi kita tolak 80 tolak 70 kita dapat 10. 9 tolak 6 kita dapat 3. Jadi kita boleh keluarkan jawapan ini iaitu 3 abad 10 tahun. Itulah dia jawapan untuk soalan 6C lah. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan yang ke-7. Saya baca dulu soalan. Yang berikut ialah 3 keping kad PQR. Okey, kat sini ada P 5/1/4 tahun dalam pecahan. Q dalam perpuluhan 1.5 tahun. Manakala R 32 bulan dalam bulan. Okey. Jadi kita tengok soalan. Tukarkan masa kad R. Jadi kata kuncinya kita nak tukar kad R kepada tahun dan bulan. Mana R? Okay, R ni ialah 32 bulan. Jadi macam mana cara dia? Kita kena tahu penukaran unit dahulu. Jadi tahun ke bulan kita akan
bersamaan kita akan darabkan dengan 12. 1 tahun 12 bulan. Yes. So, darab 12. Okey. Ini bermaksud 32 bulan ni, tulis, dia sudah melebihi 1 tahun. Okey. Jadi, 32 tahun, macam mana kita nak buat? Kita akan tolak dengan CV12. Okay, macam mana cara dia? Okay, jadi kita buat dinding tu macam ni. Okay. 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 Kita tulis tahun dan bulan. Okay. Tahun, tak bulan. Jadi kita tengok tulis dulu 32 bulan. Okay, sekarang kita nak tolak berapa dekat bulan ni untuk menjadi tahun. Jadi kita kena buat CV12. Okay? Sebab 1 tahun itu 12 bulan. Kita tengok CV12. Jadi kalau 12 tahun itu 12 bulan itu 1 tahun. Kemudian di 24, kemudian 36. 12 ini bersamaan tahun 1 tahun, 24 ni 2. Jadi tengok sini, 36 kita tak boleh nak tolak, jadi kita akan tolak 24. Bila kita tolak 24, 24 ini bersamaan 2 tahun. Jadi tahun ni akan bertambah 2. Jadi apa jawapan dia yang terakhir? Kita tolakkan, 2 tolak 4 tak boleh, pinjam jadi 12, yang sebelah ni jadi 2. 12 tolak 4, 8. Dan ini sifar tak boleh lah. Kemudian tahun kita dapat 2. Jadi kita dapat jawapannya dalam tahun dan bulan, iaitu 2 tahun 8 bulan. Kita boleh keluarkan jawapannya dalam bentuk ayat penuh, iaitu 2 tahun 8 bulan. Inilah dia jawapan untuk soalan yang pertama atau soalan A, kad R. Okey. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan B. Masih lagi kad yang sama, cuma lagi arahannya atau soalannya berbeza. Yang mana kita baca dulu soalannya. Tolak masa kad R dari masa kad P. Okay, kata kuncinya suruh tolak masa kad R dari P. Maksudnya sebenarnya P tolak R. Okey. Dan beri jawapan dalam bulan. Maksud dia, kita akan tolak dalam unit bulan. Oleh kerana R dah dalam bulan, tak ada masalah. Kita akan tukarkan kad P ini kepada bulan. Jadi langkah pertama, kita akan buat 5/1/4. 5/1/4 ini ialah tahun. Kita akan tukarkan kepada bulan. Jadi tahun ke bulan, ini tahun ke bulan, kita akan buat apa? Kita akan darabkan dengan 12. Kerana apa? Kerana 1 tahun itu 12 bulan. Jadi 5/1/4 kita darab sahaja dengan 12. Okay. Oleh kerana nombor depan ini ialah nombor bercampur, okay, kita jadikan dia tak wajar. Kita darabkan 5 dengan 4, jawapan dia 20. 20 ni akan tambah dengan 1, kita dapat 21. Jadi 21 akan perkan dengan 4, kemudian darabkan dengan 12. Okay, kita akan dapat dalam bulan lah nanti. Okay, jadi apa kita buat? Kita pemudahkan 4 dengan 12, CV4, 4 kali 1 jawapan dia 4, 4 kali 3 jawapan dia 12. Dan langkah seterusnya, 21 akan darabkan dengan 3. Jadi kita darab dekat ujung ni, 21 darab 3, 3 kali 1, 3, 2 kali 3, 6. Jadi kita dapat jawapan dia 63. Jadi 63 ni ialah apa? 63 ni ialah 63 bulan.
Kita dah tukar dah P kepada bulan. Okey, jadi kita tulislah kat sini. 63 bulan. Okey, tulis 63 bulan. Okay, jadi soalan nak kita tolakkan. Sudah pastilah 63 akan tolak R, iaitu 32. Okey. Jadi kita salin sekali lagi, tapi kali ini dalam bentuk lazim. 63 bulan akan tolak 32 bulan. Kita garis dahulu. Sekarang kita tolak. 3 tolak 2 dapat 1. 6 tolak 3 dapat 3. Dan ini ialah bulan. Jadi, inilah dia jawapan untuk soalan 7B, iaitu 31 bulan. Okay, kita teruskan dengan soalan C. Seperti biasa, kad yang sama untuk soalan nombor 7. Tinggal lagi soalan C. Kita baca soalan. Berapakah lebihnya tempoh? Maksudnya berapa yang lebih tempoh dalam tahun dan bulan, iaitu kata kunci yang pertama, antara kad P dan Q. Okay, jadi kita akan buat, bila lebihnya ni maksudnya kena tolak lah. Maksudnya kita akan pilih mana satu nombor ataupun unit yang lebih besar, tolak yang kecil lah. Jadi kad P tadi kita dah kira, nilai je tadi ialah 63 bulan ni tadi. Okay, 51/4 tahun kita dah tukar dalam bulan, 63 bulan. Okay. Kita dah tukar pada bulan, tinggal lagi Q. Q ni kita juga akan tukar pada bulan sebab kita nak samakan unit. Okay. Jadi tahun ke bulan, seperti biasa kita kena tahu satu tahun itu 12 bulan. Maka tahun ke bulan kita kena darabkan dengan 12 untuk kita menukar unit. Jadi Q itu 1.5 tahun. Jadi dalam bentuk perpuluhan, nombor ini kena darab dengan 12. Okay, jadi kita tulis dulu 1.5 kita akan darabkan dengan 12. Jadi kita gerakkan dulu titik perpuluhan ke kanan untuk menjadi nombor bulat. Iaitu nombor dia ialah 15. Kita akan darabkan dahulu dengan 12. Okey, kita darab 15 darab 12. Kita guna sifir 2 dahulu. 5 kali 2, 10. Kemudian 1 kali 2, 2. 2 tambah 1, 3. Okey, kemudian sifir 1. 5 kali 1, 5. 1 kali 1, 1. Dan kita tambahkan, kita dapat sifar 8, 1. 180 bulan. Oleh kerana kita dah gerak titik perpuluhan ke kanan, kita akan pulangkan titik perpuluhan kembali satu tempat. Okey. Jadi kita dapat nilainya dalam bulan, iaitu 18 bulan. Okey, 1.5 tahun ini ialah 18 bulan. Jadi kita tulislah 18 bulan. Okay. Sekarang kita akan buat penolakan. Sebab apa? Sebab dia kata berapa lebih. Jadi P akan tolak Q. Jadi seperti biasa kita buat dahulu dinding ni. Dan kita buat rumah yang terlibat. Okay, letak dia punya unit, iaitu tahun dan bulan. Tak apa, kita tulis dulu tahun dan bulan. Nanti kita tolak saja. Tahun, bulan. Okay, P ialah 63. Jadi kita tulis 63 akan tolak 18. Sini.
Jadi 3 tolak 8, kita dapat 13 lah, tak tulis pinjam 13, ni jadi 5. 13 tolak 8, kita dapat 5. 5 tolak 1, 4. Jawapannya ialah 45 bulan. Namun demikian, soalan nak kita nyatakan dalam tahun dan bulan. Dan kita tengok sendiri, 45 bulan ni sudah melebihi beberapa tahun. Macam mana kita nak tahu tahun? Jadi kita tulis sifir 12 lah. Okay, sifir 12 tu ialah sifir tahun ni. Kita macam mana kita tulis? Kita tulis mula-mula 12 bulan. 12 bulan ni ialah 1 tahun. Kemudian kalau dia 2 tahun ialah 24. Jadi ni 2. Kemudian 36. Kemudian 48. Okay. Kalau 36 bulan dia ialah 3 tahun. Kalau dia 48 bulan dia ialah 4 tahun. Jadi kita akan tolak daripada 45 yang hampir ialah 36. Jadi 45 akan tolak 36. Bila tolak 36 secara automatik ataupun secara terus, dia akan menjadi bersamaan 3 tahun. Jadi dekat tahun ni akan tambah 3. Okey. Jadi kat atas ni dia tak ada nombor, maksudnya dia sifar lah. Okay, sekarang kita buat penolakan rumah bulan. 5 tolak 6 tak boleh, pinjam jadi 15. Ini jadi 3. Jadi 15 tolak 6, 9. Dan 3 ini akan kekal 3. Dan kita dapat nilainya dalam tahun dan bulan, iaitu 3 tahun 9 bulan. Itulah dia jawapan untuk soalan C berserta dengan jalan kiranya. Okey. Dengan itu, tamatlah sudah ulang kaji kita pada hari ini untuk tajuk masa dan waktu bagi muka surat 173. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri, dan cikgu minta maaf. Jadi, sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.